Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat tahun baru. Mudah-mudahan semua keadaan sihat walafiat insya-Allah. Berikan saya sedikit masa untuk saya cek audio sama ada jalan ataupun tidak, dan mungkin anda yang menonton ini boleh kasih feedback. Mudah-mudahan semua keadaan sihat walafiat insya-Allah. Berikan saya sedikit masa untuk saya cek. Okey, nampaknya alhamdulillah audio bagus pada hari ini.
Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita kembali pada hari ini, hari Jumaat, 1 hari bulan Januari 2021. Semoga Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Mari kita mulakan kuliah motivasi pagi hari ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh semangat dan dengan penuh orang kata tu dedikasi dan komitmen untuk kita lakukan yang terbaik, insya-Allah. Tenaga-tenaga yang Allah SWT anugerahkan kepada kita pada hari ini, insya-Allah kita gunakan dengan sebaiknya. Mari kita mulakan dengan surah Al-Fatihah selaku ummul kitab, pembukaan bagi kitab. Semoga Allah membuka hari kita dengan diberikan taufik dan hidayahnya, dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan dan dijauhkan daripada penyakit, daripada virus dan sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, jadi kuliah motivasi pagi kita seperti biasa setiap hari Jumaat pada jam 7 pagi live di Facebook Masjid Al-Istighfar. InsyaAllah dalam masa yang terdekat juga saya mohon daripada anda semua untuk doakan mudah-mudahan cepatlah buka kembali kelas-kelas fizikal kita di Masjid Al-Istighfar. Sebahagian masjid dah pun mulakan. Alhamdulillah. Tetapi di Masjid Al-Istighfar insya-Allah kita akan mula sama ada minggu depan ataupun lagi 2 minggu. Ini bergantung kepada keadaan, nantikan sahaja poster ataupun makluman kita, insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita mulakan pagi ini dengan zikir-zikir wirid-wirid ataupun manzil daripada Al-Imam Abdullah Al-Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain, dengan membaca Wirdul Latif seperti mana yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Semoga kita pagi ini mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله. أصلح لنا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا أموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا
وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في السماء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما بين ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عدد ما هو خالق. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, telah pun kita selesai membaca wirid pagi, yaitu Wirdul Latif. Wirdul Latif, mudah-mudahan urusan semua dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ya Rabbal Alamin. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah sebagai keberkatan juga selepas kita membaca Wirdul Latif tadi, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang menonton di Facebook ni pada hari ini. Mari kita take a break ataupun kita rehat seketika dalam 1 minit untuk kita memberi ruang untuk saya nak kongsi-kongsikan dulu kepada mereka-mereka yang mungkin belum dapat link ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi diucapkan kepada semua. Selamat tahun baru 2021 Hijrah Masihi ataupun Happy New Year Gregorian calendar. Alhamdulillah, jadi banyak sekali pengajaran dan juga ingatan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 2020. Panjang tahun 2020 banyak perancangan-perancangan kita digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hikmah yang lebih Allah SWT maha mengetahui. Jadi kita kena yakin Allah tu Al-Hakim. Al-Hakim tu apa? Al-Hakim tu ialah yang maha bijaksana. Sebab itu bila hakim-hakim di luar sana, judge dipanggil hakim, yang arif, yang bijaksana, kerana Allah lah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah yang paling arif, yang paling bijaksana. Pasal dia bukan sahaja tahu perkara-perkara yang dah lepas, bukan saja tahu perkara sekarang, tapi dia tahu future, apa yang terbaik untuk diri kita semua, untuk diri kita, ahli keluarga kita, untuk masyarakat, untuk dunia. Allah yang mengetahui. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah itulah yang mentadbirkan dunia, semua kita punya affairs daripada langit, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan manusia. Dan kalau kita sentiasa baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita selalu baca Rabbana atina, ya Allah berikan kami dalam dunia ini kebaikan, fid dunya hasanah, dunia ni aku nak kebaikan, aku nak manfaat untuk diri aku, wa fil akhirah hasanah, dan untuk akhirat aku pun ada kebaikan, wa qina adzabannar, jauhkan aku daripada api neraka. Bila kita doa itu, kita yakin Allah maha mendengar dan Allah kabulkan permintaan kita. Allah kabulkan permintaan kita. Di antara Allah kabulkan permintaan kita, dia akan pastikan perjalanan hidup kita itu terarah. Dia pastikan kita punya direction tidak tersasar. Dia pastikan keputusan-keputusan kita dalam hidup tidak memudaratkan dunia kita dan juga akhirat kita. Sebab kita dalam minta kebaikan kat dunia, kebaikan kat akhirat. Ini beza orang beriman, tuan-tuan dan puan. Orang beriman, dia bukan sahaja nak untung dunia. Dia bukan sahaja nak kau harta-harta dunia. Tapi dia nak juga harta-harta akhirat. Dia fikir jauh. Maslahat dan kebaikan bagi orang beriman tidak hanya tertakluk pada maslahat dunia. Maslahat orang beriman, dia kena fikir jauh. Kerana akhirat tempat tujuan dia. Tempat kita tanam di dunia ini, kita mohon, ya Allah, kalau ada kebaikan-kebaikan dunia, tunjukkan juga sama ada kebaikan itu membawa aku kepada akhirat ataupun tidak.
Nampak tuan-tuan dan puan? Inilah sikap orang beriman. Bila dia nak fikir, apakah aku buat ini ada manfaat untuk diri aku? Dunia mungkin ada satisfaction. Aku puas. Aku rasa puas kerana aku dapat revenge dengan mamat tu. Mamat tu dia suka kacau aku, baik aku revenge. Aku buat, aku make sure dia punya life dia miserable. Aku make sure kalau bukan dia, anak-anak dia akan tak berjaya. I will make his life difficult. I will make his children's life difficult. Dia dapat kepuasan, fulfillment, contentment. Tetapi apakah itu baik untuk akhirat dia? Dendam itu sesuatu yang baik ke tidak baik, tuan-tuan dan puan? Dendam itu tidak baik. Kita hanya puas nafsu kita dekat dunia sahaja. Tapi ke akhirat, tak boleh, tak bagus, tak ada manfaatnya. It's just you feed your ego. Tapi kalau akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, dekat dunia kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Selagi boleh, kita maafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Of course, orang akan buat salah dekat kita. Tetapi, ada jenis-jenis kesalahan itu yang boleh kita tolerate, ada yang tak boleh tolerate. Jadi Allah ni maha adil kan? Tapi wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau jenis kesalahan yang orang lakukan kepada kita, kita rasa kita boleh maafkan, kita boleh berbual dengan dia, dia pun dah menyesal, dah minta ampun, maafkanlah. Kerana dekat dunia ni kalau kita maafkan, ada banyak manfaat. Kita akan diberikan penghormatan yang luar biasa. Orang hormat kita pasal dia sikap pemaaf. Tapi ke akhirat lagi besar. Itu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Dekat akhirat, kita dapat masuk syurga insya-Allah. Kerana sifat ahli syurga, wal'afina 'anin nas, kan? Wal'afina 'anin nas, iaitu yang memberikan kemaafan kepada manusia-manusia. Nampak kebaikan dekat dunia, kebaikan dekat akhirat insya-Allah, ya. Jadi kalau anda nak kebaikan dekat dunia, akhirat, dekat dunia ni anda share ceramah ini insya-Allah. Kalau yang tak tengok live, tapi mereka akan tengok insya-Allah, akan datang, boleh dapat manfaat. Dan kemudian dekat akhirat anda dapat pahala. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, kata Nabi. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan seolah-olah dia pelaku kebaikan tersebut. Tuan-tuan hanya menonton, saya set upkan mic, lampu, live, stream, ya, ini semua back end saya buat sendiri. Tapi pahalanya anda dapat juga insya-Allah. Just tekan butang share sahaja. Boleh? Itu sahaja. Just tekan butang share, seolah-olah anda pelaku amal, seolah-olah anda lah yang memberikan perkongsian ceramah. Anda lah yang set upkan ni semua. Ini baru kat dunia. Kemudian kalau kat akhirat, pahala Allah SWT tu, Allah Maha Pemurah, ya. Baik, kita langsung ke kisah motivasi hari ini. Saya nak sambung kisah berkenaan dengan dua sahabat sejati yang bernama Sayyidina Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua sahabat yang agung. Pada minggu lepas, siapa boleh tengok balik kisah-kisah minggu lepas yang saya kongsikan lah di Facebook Masjid Al-Istighfar ni, ya. Minggu lepas kisah pasal Abu Darda dan Salman Farisi juga. Cuma mereka berdua ni ada beberapa kisah yang menarik. Jadi minggu lepas kisah number 1 antara mereka berdua. Kisah yang hari ini saya nak bawa juga menarik juga, dan banyak pelajaran dan motivasi boleh kita ambil, ya. Pada satu hari, seorang sahabat lah yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Sekali lagi, Salman Al-Farisi ni dia bukan orang kota Madinah, dia bukan ahli Madinah. So dia pendatang daripada luar. Dia datang daripada kaum Faris, Al-Farisi, iaitu orang Parsi. Jadi dia datang nak bertemu dengan Nabi, dia masuk Islam. Nabi pun persaudarakan antara Salman Farisi dan Abu Darda. Macam ada pairing system, macam ada buddy system. So anything, kalau diperlukan bantuan, any needs diperlukan oleh Salman Farisi, maka Abu Darda lah dan ahli keluarganya bertanggungjawab untuk tengok-tengokkan dia. Pada minggu lepas kita kisahkan tentang Salman Farisi jatuh hati dengan seorang gadis di Madinah, dan dia nak merisik, nak melamar, tak pasti budaya macam mana. Jadi dia tanya kepada member dia, iaitu Abu Darda. Abu Darda pun pergilah wakilkan on behalf of dia. At the end of the day, perempuan tersebut, gadis tersebut jatuh cinta dekat Abu Darda. Dah dia cinta dekat Abu Darda, dia bukan terima lamaran ataupun pinangan Salman.
Dah jadi kecoh sikit. Tapi Salman Al-Farisi hati dia jernih. Ini yang kita nak belajar minggu lepas tu kan. Tahun lepas lah, betul, tahun lepas. Nak belajar minggu lepas. So dia happy. Dia happy, he was happy for him. Dia happy untuk Abu Darda, dan dia menjana ataupun dia lah yang sponsor perkahwinan Abu Darda tu. Baik, moving forward. Kisah tentang Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kadang-kadang sering juga datang ke rumah Abu Darda, ialah dah member kan, body system. Jadi Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda untuk ziarah. Orang Arab punya culture ni, kalau ziarah dia bukan setakat datang minum air, minum kuih balik. Mereka berkemungkinan besar akan tidur di rumahnya. Kalau paling kurang pun 1 malam. Kalau paling lebih biasanya 3 hari. Kerana kita kena melayan, kata Nabi, seseorang itu kena layan tetamu 3 hari. Up to 3 days. 4th day, boleh layan. So, lepas Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, kebetulan yang menyambut dia adalah isterinya. Jadi saya tak pasti isterinya sama ada yang kita kisahkan minggu lepas ataupun isterinya Ummu Darda ini orang lain. Wallahu alam. Yang penting disambut oleh isterinya, dibuka pintu, kemudian Abu Darda tak adalah di situ. Maka Salman Al-Farisi sebagai member lah. Ini kira family friend. Salman Al-Farisi heran. Malaki, apa yang dah berlaku ke engkau wahai Ummu Darda? Malak, mabalak, apa yang dah berlaku ke engkau? Dia baru tengok dia punya physical appearance. Lalu Salman tanya, is there anything happen to you? Are you okay? Macam tu lah. Kerana mereka dah jadi member. Are you okay? Is there anything happen to you? Kerana dia tengok daripada raut wajahnya, pakaiannya macam mutabadzilah. Dalam riwayat, fara'aha mutabadzilah. Maka Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda tu, isteri Abu Darda, mutabadzilah, macam tak terurus. Maka si isterinya pun cakap, isterinya terus terang dia cakap kepada member dia lah, Salman Al-Farisi, hey, saya gunakan bahasa mudah, hey, kau tengoklah, kau punya your member tu, kau punya kawan tu dah tak lagi perlukan apa-apa kat dunia. Kira dia dah tak ingat dunia langsung lah. Kira maksudnya akhirat je lah, dia nak beramal je, tak ingat lagi dunia. Itu respon daripada isteri dia. Mendengarkan hal ini, Salman Al-Farisi pun mengerti, dia faham apa yang dimaksudkan oleh isteri Abu Darda tadi. Sikit je nampak. Kenapa dia boleh faham? Pasal diorang dah member. Kalau lah dia cakap dengan orang luar, orang asing, diorang tak faham. What are you talking about? Kan? Jadi oleh kerana mereka dah jadi member, diorang faham. So isteri dia kata, kau tengoklah kau punya kawan tu dah tak ingat lagi dunia, dah tak perlukan dunia lagi. So dari sini Salman Al-Farisi faham apa yang dimaksudkan oleh isterinya. Ya, pasal Salman tanya, dia tengok physical appearance dia teruk, kusut masai, lebih kurang macam tu lah, tak terurus. Maka dia tanya, kau dah kenapa? Isterinya jawab, kau punya brother lah tu dah tak ingat lagi dunia, dah tak perlukan dunia, maksudnya dah tak jaga aku. Okay. Dan Salman Al-Farisi pun masuk setelah Abu Darda dah pulang lah. Setelah Abu Darda ada, Abu Darda pun sambut dia masuk ke dalam rumahnya. Apabila masuk ke dalam rumahnya, biasa dia layan sebagai tetamu. Apabila Abu Darda sediakan dia makanan, dia nak jamu makanan, Salman kata, hey Abu Darda, jom makan dengan aku sekali. Abu Darda kata, tak apalah Salman, hari ni aku puasa, engkau sahajalah makan. Salman kata, hey Abu Darda, macam gini tak adil lah, aku tak akan makan selagi engkau tak makan, maka engkau kena makan bersama aku. Maka Salman Al-Farisi pun makan bersama Abu Darda. Maknanya dia buka puasa lah. Maknanya dia buka puasa. Memang sunat kan, kalau dia puasa sunat, tetamu ajak makan atau tuan rumah ajak makan, kita boleh buka puasa untuk menghormati, menjaga hati tetamu ataupun menjaga hati tuan rumah. Okay. Selepas mereka dah makan, dah bersembang, jadi tibalah pada waktu malam untuk Abu Darda jemput Salman tidur sekali dekat rumah Abu Darda. Ni biasa adat orang sana. Kita tak biasa, jangan biasakan. Kalau nak ziarah orang, walaupun saudara,
Jangan pandai-pandai automatik tak sampai malam pun tak balik. Kau agak ketawa-ketawa. Lagi-lagi hari raya. Dah pukul 12 malam geram je tuan rumah tengok time. Bila kau nak balik? Dah stop goreng, dah tak ada goreng apa-apa. Bukan dah habis. Memang sengaja simpan es box epok-epok tu. Kira bahasa kan. Air pun dah habis tak tambah supaya tetamu dia balik dah pukul 12. Memang hak tuan rumah kan. Dia nak tidur. Itu bukan culture kita. Tapi culture orang Arab macam tu. Diorang suruh tidur sekali kat rumah aku. Jadi Salman pun tidurlah dekat rumah Abu Darda. Tapi Salman ni bagus. Dia teliti betul-betul apa kelakuan member dia tu, Abu Darda. Pasal dia teringat isteri dia kata, kau punya brother tu dah tak ingat lagi dunia, dah tak perlukan apa-apa dunia. Siang hari dia puasa, okay, nampak? Bila malam, Salman Al-Farisi perasan. So dia antara tidur tak tidur kerana dia nak monitor, dia nak tengok apa si Abu Darda buat ni kan. Dia tengok rupanya Salman tak tidur. Abu Darda tak tidur. Abu Darda solat malam lah tuan-tuan. Abu Darda solat malam. Qiyamul Lail. Bila Abu Darda nampak, Salman nampak Abu Darda sembahyang malam, maka Salman tegurlah, wahai Abu Darda, tidur dengan aku. Hari ni kau rehat, jangan solat malam. Jangan solat sunat. Rehat dengan cakap aku. Maka Salman pun rehat. Abu Darda pun rehat. Bila Abu Darda rehat tidur, dia nampak lagi Abu Darda bangun. Nak semayang lagi. Salman tegur, tidur. Ni macam cerita Piramli dah. Tidur. Jangan, tak payah semayang. Malam ni relax. Relax dengan aku. So sampailah waktu subuh, mereka berdua bangun dan mereka kerjakan solat subuh berjemaah. Ya. Selepas solat subuh, ini dia cerita yang important. Selepas solat subuh, Salman duduk dengan Abu Darda sekali lagi nak sembang. Salman ambil can dan peluang, dia nak nasihatkan kepada Abu Darda. Dengar ni, wahai Abu Darda, inna li badanika alaika haqqan salah. Saya baca hadis ni. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Mana dia? Sedina Abu Darda. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata inna li rabbika alaika haqqan. Salman nasihat kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhan kamu itu ada hak. Tuhan kamu ada hak. Okey? Wali nafsika alaika haqqan, dan untuk diri kamu juga ada hak. Wali ahlika alaika haqqan, dan untuk isteri kamu, untuk ahli keluarga kamu pun ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap hak tu di tempatnya. Letaklah hak tu di tempat yang sepatutnya. Laksanakan ataupun berikan hak kepada orang-orang yang layak menerima hak tersebut. Bila dia dah dengar nasihat daripada Salman, Abu Darda at first tak puas hatilah. Biasalah member kalau tegur, tak semua. Ni menunjukkan tak semestinya member rapat kalau tegur dia terus langsung dengar. Lagi-lagi yang paling susah nak tegur is member rapat. Aku kenal kau daripada dululah. Kau kan member aku. Kenapa kau tak nak dengar cakap aku? Member yang paling rapat tu yang paling susah nak tegur. Orang luar kalau tegur senang pula. Lagi-lagi girlfriend matai dia. Jadi tuan-tuan, kita tengok kata Abu Darda, fadzakara dzalika, maka Abu Darda ceritakan kepada Nabi SAW. Dia buat pengaduan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, dia ceritakan Salman datang rumah aku dah kasih gini-gini. Terus dia tegur. Dia cakap perkataan ni, sesungguhnya Tuhan ada hak, diri kamu ada hak, isteri kamu ada hak, letakkanlah hak di tempat yang masing-masing. Maka Rasulullah SAW jawab, Sadaqa Salman. Benarlah apa yang dikatakan Salman. Benarlah apa yang dikatakan Salman. Simple sahaja. Nabi kasih approval. Nabi cakap, betul lah apa yang dikatakan Salman. Sedikit pun tak ada salah. Baik. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Pengajaran dia banyak. Kita ambil satu-satu. Yang pertama, Salman Al-Farisi dan Abu Darda, mereka family friends. Isteri Abu Darda dan Salman Al-Farisi, ni 3 member. Dan ada soalan yang kita nak tanya, apakah isterinya itu buka aib suami?
Oh, mana boleh Ustaz? Mana boleh dia ceritakan aib dia dekat orang lain. Dalam hal ini, dia tak ceritakan sangat banyak. Sikit aja. Nampak? Dia kasih hint. Dia tak ceritakan kau tengoklah member kau pelukik, kedekut, ini bakhil. Tak ada. Dia tak ceritakan negatif. Tapi isteri Abu Darda kasih sikit sahaja. Sesungguhnya, your brother dah tak ingat, dah tak perlukan dunia. Maksud dia dah tak jaga sangat aku. Tak jaga sangat aku. Salman Farisi faham. Bukan tak jaga aspek luaran. Bukan zahir. Bukan nafkah zahir. Bukan rumah dia tak provide. Bukan dia tak kasih duit. Bukan tak kasih pakaian. Na'udzubillah, hasyalillah. Dan jauh sekali sahabat tidak laksanakan tanggungjawab nafkah. Jadi apa yang dimaksudkan adalah layanan tu dah kurang. Time, attention tu tak diberikan kepada isteri dia. Itu yang dilihat raut wajahnya something wrong. So as a member dia boleh tahu, kerana orang boleh feel vibe. Dia boleh tahu bahawa something wrong lah dengan isteri si Mamat ni. Dia pun member aku juga kan. Bini dia pun member aku. Jadi bila aku tengok biasanya happy-happy, then I can sense that dia punya dari raut wajahnya ada something wrong. So that's why Salman tanya, anything happen? Ma balak, anything happen to you? Dia pun jawab lah. So Salman nak tengok apa yang dimaksudkan. Memang benar. Rupanya rupanya Abu Darda membernya ini siang berpuasa, malam qiyamul lail. Dan ni dilakukan hampir hari-hari. Siang puasa sunat, malam bangun solat sunat. Sebab itu Salman tegur. Sesungguhnya Tuhan kamu ada hak. Memang betul. The first, dia dah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang beriman. Hak Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Darda dah penuhi. Kita semualah kena penuhi. Rupanya hak-hak sebelum kita nak minta hak kita ni. Kita sibuk duk keluar sana, keluar sini. Mana hak aku sebagai manusia. Kita sibuk hak sebagai suami, hak sebagai isteri, hak sebagai wanita, hak kanak-kanak, hak apa lagi, binatang. Memang semua ada hak, tak dapat dinafikan. Tapi jangan lupa hak yang lebih atas tu, hak bos kita, hak Allah SWT pun kena tunaikan. Jadi apakah hak-hak Allah itu? Hak Allah adalah supaya dia tidak boleh dipersekutukan. Hak Allah SWT adalah untuk kita ibadah kepadanya, untuk kita mentauhidkannya. Hak Allah SWT untuk kita berbaik sangka kepadanya. Kita yakin semua nama-nama Asmaul Husna itu, beriman dengan dia. Bukan sahaja hafal sebutan, perkataan Asmaul Husna, tapi memahami dengan sebaik-baiknya. Kita internalize the meaning. Itu hak Allah SWT. Hak dia diberikan namanya yang dia namakan sendiri. Kama asnaita ala nafsik atau kama sammaita ala nafsik. Dialah yang ni Allah yang menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka itu adalah hak Allah. Jadi hak Allah setiap nama-nama Asmaul Husna. Jadi hak Allah kita solat, kita tunaikan zakat. Hak Allah juga adalah untuk memenuhi keperluan jiran, memenuhi keperluan keluarga. Hak Allah terletak pada hak manusia juga tergantung kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi once kalau kita sempurnakan, kita laksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak Allah tu kita lah sempurnakan ke belum? Kan? Sebelum kita nak tanya, sebelum kita nak sifat selfish, semuanya diri kita je, semuanya kita punya interest saja. Tapi hak Allah tu dah tunaikan ke belum? Subuhnya last minute ke? Qurannya dibaca tak? Allah SWT dah turunkan kepada kita. Semuanya ada di situ. Remedi, terapi semua. Solusinya. Bila kata solusi itu, Al-Quran juga penggerak supaya kita berfikir. Fikir untuk mencari solusi. Mana? Baca tak baca? Jadi itulah hak Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, Salman kata kepada Abu Darda, wali nafsika alaika haqqan. Ni kira dia dah bahasakan dia sikit. Okay? Dia dah masuk sikit. Tadi hak Allah mesti dipenuhi. Abu Darda dah faham lah. Okay? Hak Allah aku faham. Yang kedua, hak kamu pun harus dipenuhi. Maksudnya, very subtle. Teguran subtle. Hak kamu mesti dipenuhi. Maknanya, kamu sebagai manusia biasa yang diciptakan Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia ini diciptakan penuh lemah, fizikal lemah, macam-macam lemah lah, kita banyak kelemahan. Diperlukan untuk kita
memberikan hak. Apakah hak kita? Hak kita adalah untuk mendapatkan rehat. Itu maksud Salman kepada Abu Darda. Engkau ni siang hari puasa sunat, malam qiyamul lail. Siang puasa, malam qiyamul lail. Siang puasa, malam qiyamul lail. Dia cuma tegur dan dia cuma nasihatkan. Sesungguhnya badan kamu pun ada hak untuk diberikan rehat. Dalam riwayat lain, Nabi sendiri katakan, li jasadrika alaika haqqan. Jasad kamu, jasad fizikal kita pun ada hak untuk diberikan rehat. Diberikan rehat. This organ ni untuk diberikan rehat bukan sahaja tidur. The whole body kita, body function, body organ kita, kita punya kolon, kita punya digestive system, kita punya jantung, kita punya perjalanan darah, semua perlu diseimbangkan. Kalau tidak diseimbangkan, if there is no balance, maka akan jadi imbalance. Apa tu imbalance? Mungkin badan kita akan rasa sakit. Kerana apa? Kurang rehat. Kurang rehat, perjalanan darah tak betul. Otak pening-pening, belakang tengkuk sakit-sakit, kaki, lutut sakit. Kenapa sakit? Kurang rehat, kurang tidur. Pakar kata sekurang-kurangnya 8 jam. Tapi pakar lain pun kata tak semesti 8 jam, yang penting quality nap ataupun quality sleep kan. Kemudian ada lagi aspek pemakanan. Jadi itu semua dah merangkumi apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Sesungguhnya diri kita, diri kamu wahai Abu Darda, ada hak yakni untuk jaga kita punya badan, kita punya perut. Terlebih makan dah obesity. Bila obesity boleh bawa penyakit kencing manis, darah tinggi, semuanya kena seimbangkan. Kalau tak makan banyak pun mudarat juga. Maknanya badan kita perlu hak. Perlu hak untuk mendapatkan tenaga. Tetapi kalau kita terlebih makan, penat digestive system kita nak lakukan. Sebab itu ada puasa. Sekurang-kurangnya sebulan 30 hari. Sekurang-kurangnya setahun 30 hari. Puasa Ramadan. Pakar pun kata, pakar yang bukan Islam pun kata, dia orang acknowledge fasting is a need for body system kita untuk nak kasih dia hak rehat, peluang dia untuk harmoniskan balik. Ya. Dalam hal ini, dalam konteks cerita kita ini, Salman nak tegur Abu Darda, come on, you need or you deserve rehat. Kenapa badan kita perlu rehat? Ada kena mengena dengan nasihatnya lagi satu. Dan kepada isteri engkau atau ahli keluarga engkau pun ada hak. Kata ulama, dia terkait hak badan dia dengan hak isteri. Kenapa? Kalaulah dia tak jaga badan, dia tak sihat, macam mana kita nak penuhi keperluan isteri kita? Macam mana kita nak penuhi keperluan anak-anak kita kalau kita tak sihat? Betul tak? Dia berkait That's why nasihat tagline Kementerian Kesihatan ke atau agensi kesihatan selalu katakan, ingat orang yang tersayang, bukan sahaja time memandu, tapi bila makan ingat orang tersayang. Maksudnya kalau sakit dah leceh tuan-tuan puan, penyakit pun datang daripada kita kan, datang daripada kita, bukan daripada Allah saja. Kita juga yang penyebabnya, makan banyak, tak jaga. So bila kita sakit dah tak boleh nak produktif, tak boleh jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya. Anak-anak masih perlukan kita, mungkin diorang masih kecil. Ini kita yang cari penyakit, bukan penyakit datang tiba-tiba. Ini jenis kita sendiri yang cari penyakit. Minta maaf. So dia ada kait-mengait dengan kita memenuhi keperluan dan hak orang lain. Kata ulama, sebab itu sebab itu Salman the very very neat dan very wise. Dia wise person. Dia gunakan diri kamu tu, jasad kamu ada hak, kemudian keluarga kamu atau isteri kamu pun ada hak. Kalau kamu tak jaga badan kamu, diri kamu tak terurus, macam mana kamu nak memenuhi hak isteri kamu? Dalam hal ini, kalau kau hari-hari ibadah memang bagus, untuk spiritual bagus, tapi kita diajar keseimbangan, kesederhanaan. Rasulullah pun dah tegur kan 3 sahabatnya. Rasulullah kata, apa aku dengar satu sahabat kata apa, hari-hari tak nak tidur, hari-hari nak solat malam, ada aku dengar tak nak kahwin, ada aku dengar tak nak makan, nak puasa je. Rasulullah kata, aku ni wallahi yang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku yang paling bertakwa, tapi aku juga
kadang-kala solat malam, kadang-kala aku tidur. Tidur tu apa? Bukan maksud malas tak sembahyang, bukan maksud tak ingat Tuhan, tapi tidur tu maksud dia memberikan hak kepada badannya untuk rehat. Kerana dia perlu tenaga untuk memenuhi keperluan-keperluan masyarakat, keperluan keluarga dia. Dan Rasulullah kata, aku pun makan, aku pun puasa. Ada kala aku makan, ada kala aku puasa. Sebab badan pun perlu makan. Bila makan perlu tenaga nak layan orang, betul? Kalau puasa hari-hari habislah. Dapat pahala, memang dapat pahala, tapi memudaratkan, itu bukan agama kita. Dan aku pun kahwin, kata Nabi. Bukan aku tak kahwin. Dan last kali Nabi kasih amaran kepada kita semua, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kalau siapa yang tak suka, benci dengan cara aku ini, dengan lifestyle aku ini, perjalanan aku ini, maka dia bukan di kalangan umatku. They are not among us. Jadi perlu kesederhanaan, perlu diberikan hak-hak kepada kita punya badan, kepada punya diri kita. Jadi dia ditegur, memang kena lah Abu Darda. Dia patutnya kena relax sikit. Kena balancekan diri dia. Mungkin ada hari puasa, ada hari tak puasa. Ada malam bangun, ada malam tak bangun, kerana badan dia perlu bertenaga untuk melayani isterinya. Ni lah wali ahlika alaika haqqan, kata Salman kepada Abu Darda. Ni aspek yang ketiga ni. Isteri kamu pun ada hak. Ini kira strike hard to the heart. Strike hard to the heart. Masuk dalam. Kira deep. Teguran yang deep daripada member dia kepada Abu Darda. Oh, kau cakap aku tak jaga bini aku ya? Macam itulah istilah kasarnya. Oh, kau cakap aku tak pandai jaga bini. Sebab itu dia tak. Wallahualam, sebab itulah mungkin dia tidak boleh terima pada awalnya. Dan dia tanya kepada Nabi nak verify betul ke si Salman ni cakap. Dan Nabi kata, yes, sodaqah Salman. Salman cakap semua betul. Kau kena terima teguran dia. Itulah fungsi kawan baik. Siapa lagi kalau bukan kawan baik nak tegur kita? Dia tegur tak kasar sangat. Engkau ni, aku rasa lagi 5 tahun mati. Kenapa? Isap rokok. Itu kasar sangat. Jangan, kita kena berhikmah. Jadi apabila Salman katakan isteri kamu pun ada hak, maka Abu Darda faham, aku tak layan, aku tak pandai jaga isteri ke? Jadi dia buat, dia thought provoking, dia fikir, isteri aku dah penuhi hak dia. Apa hak yang dimaksudkan tu? Aku dah kasih nafkah duit, aku dah kasih pakaian, ni rumah tempat tinggal semua ada. Tapi there is another form of nafkah. Ada orang kata nafkah tu ada zahir dan batin. Nafkah zahir duit, makanan, pakaian, tempat tinggal. Nafkah batin tu memberikan keperluan intim. Intim itu hubungan antara suami dan isteri. Hubungan intim, bersetubuh. Tapi saya tak rasa itu termasuk dalam nafkah batin. Itu masih nafkah zahir, keperluan fizikal. Jadi apa yang dikatakan nafkah batin di sini, kalaupun ada istilah tu lah, nafkah batin, kalau ada istilah tu kan, kita orang kata tu cuba nak try fahamkan apa yang orang cakap nafkah batin. Jadi nafkah batin adalah untuk kita menjaga hati dia, memenuhi keperluan emosi dia, kita memberikan emotional security. Itu selalu yang saya kedepankan lah kepada diri saya. Saya ingatkan, jaga isteri baik-baik, bukan sahaja makan minum dia, tapi hati dia tu macam mana? Apa khabar? Macam mana hari ni? Awak okey tak? Berbual, connect hati dengan hati. Bukan berbual pasal operation, fungsi macam mana. Banyak anak-anak kita punya kerja rumah banyak, homework banyak, macam mana dia dah ni, dah makan, dah masak, dah guna baju, so semua okey, financial semua okey. Itu operational. Suami isteri bukan buat bisnes dalam rumah, bukan form business company private limited. Mungkin adalah, tapi when we say suami dan isteri, mereka itu soulmate, mereka share hidup. Bila mereka share, kita jangan lupa dia bukan hanya manusia, tetapi dia bukan hanya fizikal sahaja, tetapi dia ada emosi, dia ada mental, dia ada spiritual. Jadi sebagai suami kena provide semua ni. Mental, nafkah. Macam mana nak kasih nafkah mental? Berikan ilmu agama kan? Wajib. Spiritual, kena provide spirituality. Kerohanian dalam rumah tangga tu mesti ada. Dia kena pimpin solat. Solatlah berjemaah at least satu waktu, satu hari. Carilah. Kalau boleh subuh, subuh. Kalau tak boleh subuh, isyak. Kalau boleh dua-dua sekali. Subuh dengan isyak. Dua-dua
Bagus, kerana sabda Nabi, siapa yang sembahyang subuh, sembahyang isyak berjemaah, kemudian sembahyang subuh berjemaah, seolah-olah dia menghidupkan satu malam penuh. Kalau dia hanya sembahyang isyak berjemaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam kan. Kalau tak boleh Ustaz, tapi working hours kita berbeza, cari masa. Bukan tak ada masa, cari masa. Kalau tak dapat, 2 hari sekali. Kalau tak dapat, 3 hari sekali. Kalau tak dapat, 4 hari sekali. Kalau tak dapat, 6 hari sekali. Tak dapat, seminggu sekali. Solat berjemaah antara suami isteri dan anak-anak. Kalau anak-anak masih kecil, tak dapat juga, at least suami isteri. Kerana itu pengikat kasih dan pendinding daripada godaan syaitan dan iblis dan was-was manusia yang lain. Daripada fitnah-fitnah. Okay? Ini aspek suami dan isteri. Jadi kita kena tengok nasihat Salman kepada Abu Darda dan kita, orang kata tu, kita detail out lagi. Kita cerahkan lagi. Ya Allah, ini dah pukul 8. Kalau saya nak cakap pasal bab suami isteri, memang panjang sangat. Memang saya terlalu sangat passion dalam bab-bab ini. Dalam bab keluarga, dalam bab suami dan isteri. Alhamdulillah. Mohon pada Allah agar rumah tangga kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafkah menyediakan kepada isteri bukan sahaja duit. Ada komplain. Tapi Ustaz, suami komplain. Tapi Ustaz, saya dah every month saya dah transfer dia. Dah transfer duit lah. Saya jaga makan minum dia cukup. Pakaian apa dia nak cukup. Tak tahu apa yang dia nak Ustaz. Ada juga suami yang komplain macam tu. So, sebenarnya saya jawab, yang dia nak bukan duit. Of course perlukan duit, tapi yang dia nak adalah kehadiran suami. Macam mana anda punya timing kat rumah? Jarang jumpa. Bila balik pun tak berbual ke? Kalau berbual asyik gaduh. Mestilah yang dia nak tu suami. Suami soulmate. Suami yang boleh kasih dia kasih sayang, prihatin, attention. Kan? Semua perlukan itu. Dan dia perlu dipenuhi both suami dan isteri. Isteri pun kena kasih suami. Suami pun bukan robot. Suami pun ada hati. Jadi suami pun perlukan kasih sayang, perlukan attention. Suami pun perlukan sentuhan-sentuhan manja, perlukan kata-kata manis, bukan kena marah, membebel je. Suami pun perlukan that. So once kalau kita dua-dua jaga bahasa kita, jaga, lembut dalam bicara kita, lembut dalam kita punya treatment, dalam kita punya menyantuni isteri dan juga anak-anak, kita akan dapat balik semuanya positif insya-Allah. Semua bermula daripada kita. If you want something, you give first. Orang akan kasih kita balik insya-Allah. Itu apa yang saya yakin, ya. Jadi seolah-olah Abu Darda terlepas aspek ini, aspek keperluan untuk memenuhi, untuk berada di samping Ummu Darda ketika diperlukan. Kerana walaupun sahabat, tapi mereka manusia biasa. Ada perasaan sedih, ada stresnya, ada downnya. Ustaz, habis sahabat-sahabat pun ada down Isteri-isteri Nabi ada down tak macam kita? Stres, bawa kerja rumah, stres, sakit pening kepala, bangun je morning sickness, sakit perut, sakit pinggang, sakit kaki. Ustaz, kadang-kadang saya komplain dekat suami pula marah saya. You ni asyik sakit je. Asyik sakit je. Daripada I kahwin dengan you sampai sekarang asyik sakit je, asyik komplain sakit je. You bukan perempuan, jadi you tak tahu. Jadi kita bukan perempuan, kita tak tahu. Begitu juga. Sebab itu walaysa dzakaru kal untha, lelaki dengan wanita, bahkan setiap orang tu unik lah. Allah SWT ciptakan. Semua ada perjalanan hidup masing-masing. Dan bila semua ada masalah, yang diperlukan adalah orang yang terdekat. So support system kena very strong. Kenapa Allah SWT kata dalam Al-Quran, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan, dua-dua saling jadi wali, saling membantu, saling saling take care of each other, saling memenuhi keperluan masing-masing, saling support each other. Kalau bukan sebagai sebuah community pun, at least dalam keluarga tu support system dia kena kuat. At least suami isteri, ni dua ni integral, fundamental dalam keluarga. Kalau duanya hancur, maknanya anak-anak pun boleh jadi hancur. Ni dua ni kalau support each other ni, saya rasa, saya kira dua ni cukup untuk
menggoncangkan dunia. Melampaulah pula. Untuk menjadi tunggak masyarakat, nadi masyarakat, suami dan isteri. Jadi keluarga bukan hanya keluarga, dia institution. Institusi itu maknanya ada strukturnya. Ada husband, ada wife, ada mother, ada father, ada anak. Dan mereka memainkan peranan untuk pastikan rumah tangga dia, pastikan keluarganya tu cemerlang. Jadi betul, Salman Al-Farisi tegur memang kena, dan memang apa yang isteri dia nak suruh kawan dia tu tegur. Kadang-kadang kita tegur tak jalan. Kan? Lagi-lagi kita punya spouse, kita punya suami ataupun kita punya isteri. Jadi kita punya isteri kalau tegur kita, kadang-kadang suami tak terima. Ingat kan senang ke nak tegur suami? Ego. Lagi dah makin lama kahwin. Awak apa tahu? Awak apa tahu? Awak tahu ni je. Tahu basuh baju je. Macam tu. You apa tahu? I tahulah benda-benda ni semua. I kan pergi office. I tahulah kira-kira. Panjang lah cerita. Saya ada cerita lagi lah. Tapi saya rasa nak ceritakan last cerita ni. Cakap pasal perbezaan, cakap pasal apa, isteri dan suami dan isteri ini saling contribute ideas. Dia tak boleh satu orang je pakaliau ataupun monopolize semua keputusan semua suami buat, ataupun semua keputusan isteri buat pun tak boleh juga. Ini antara suami dan isteri. So pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab ceritakan, aku heranlah, wanita-wanita di Mekah lain dengan wanita-wanita di Madinah. Kerana wanita-wanita di Mekah, mereka banyak submisif. Mereka banyak macam pasrah. Semua ikut dengan cakap lelaki, dengan cakap bapa, dengan cakap suami. Kira tak banyak cakap. Apa-apa pun diorang dengar cakap. Tapi bila dah, Sayyidina Umar kata, bila aku pindah ke Madinah, wanita di Madinah ni lain lah. Wanita Madinah ni lebih macam nak involve dalam semua perbahasan, discussion, dalam decision making. Satu hari Umar kata, bila aku tengah buat something, ialah tentang household matter, maka isteri aku masuk campur. Bang, kenapa tak gitu? Kenapa tak gini? Macam contohnya sekarang lah. Kita nak buat keputusan dalam keluarga. Macam mana ni 2021 ni, adakah kita nak tutup bisnes kita, adakah kita nak tutup terus, ataupun kita tutup kedai yang dekat Bedok tu tapi kita buka kat tempat lain. Itu padahal dia punya kedai, tapi isteri dia masuk campur. Apalah bang, buat gini. Lalu last dia boring kan. Ada suami yang ego, dia boring. I yang buat keputusan lah, not you. You are not needed. So macam tu juga Sayyidina Umar Khattab, dia kata dia rasa pelik bila aku pindah ke Madinah. Isteri aku ni banyak sangat nak involve. Satu hari dia involve, dia kasih aku pendapat macam-macam. Jadi aku pun, apalah you ni, banyak cakap lah. Lepas tu isteri Umar kata, alih abang ni, ini pun tak boleh. Awak sebelum nak tegur saya, tengok dulu anak awak dengan Nabi macam mana. Anak awak dengan Nabi tu maknanya Hafsah. Sayyidatina Hafsah kan kahwin dengan Nabi. Jadi tengok anak kamu tu macam mana. So bila Sayyidina Umar kata, apa? Hafsah pun macam gitu juga. Lepas tu Sayyidina Umar lekas-lekas lah pergi jumpa Hafsah. Wahai Hafsah, kenapa kau banyak argue dengan Nabi? Kenapa kau banyak cakap dengan Nabi? Betul ke? Kalau kau tak setuju itu, kau tak setuju ni, betul ke? Hafsah kata, betul lah. Lepas tu Sayyidina Umar kata, jangan macam tu. Kau kan tahu Nabi ni orang yang isteri yang dia cintai itu kan Aisyah. Jadi kau jangan buat hal kan, biarkan dia ikut apa yang Nabi tu cakap. Walaupun dia suami kamu, ikutlah, pasal semua orang tahu dia suka Aisyah. Jadi janganlah ada cemburu itu, jangan banyak argue. Lepas tu Hafsah kata, alah bapak, semua isteri Nabi macam gitu. Maksudnya apa? Semua isteri Nabi pun banyak cakap juga. Ini bukan negatif, ni menunjukkan biasa manusia. Biasa seorang naluri yang bernama wanita, bernama isteri, untuk selalu nak get involved dalam perbincangan family. Jangan kata, sibuk lah awak, you duduk kat dapur, lipat baju, diam-diam sudah. Tak boleh. Nabi pun dah kena gitu. Masya Allah. Jadi kepada anda di luar sana, jagalah isteri baik-baik, jagalah suami baik-baik, ya. Rumah tangga sangat penting. Itu yang ketiga tadi. Untuk isteri pun ada hak, kata Salman. Last kali dia nasihatkan secara umum, fa'ati kulladhi haqqin haqqa, letakkanlah hak tu di tempat yang sewajarnya. Kalau tak letakkan di tempat yang sewajarnya, maka dia jadi imbalance, ada mudarat. Nampak? Isteri tu rajuk.
penting kalau suami, kalau isteri ada problem, kena share dengan pasangan. Tu first level. Kalau dia tak boleh terima, second level adalah untuk melantik orang tengah. Untuk orang tengah tu untuk nak selesaikan masalah mereka berdua. Ya. Sebab tu ada sistem hakam di dalam Islam. Jadi wallahualam bisawab, sudah pun 1 jam 10 minit saya live bersama anda pada Jumaat pagi yang penuh kemuliaan. Tadi hujan kita kalau berdoa time hujan insya-Allah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa dah tak ada lagi lah, boleh habis di sini, dan saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan kita. Doakan saya juga, saya minta yang lihat ini, hari ini adalah hari anniversary saya, anniversary kahwin. Alhamdulillah, doakan kesejahteraan saya dan ahli keluarga insya-Allah daripada semua. Jadi mari kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr dan juga doa selamat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama angkat tangan dan aminkan, kerana saya perlu juga amin daripada anda semua untuk dimakbulkan doa lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجوذة ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن من كل سوء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا 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 رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Kau berikanlah kami kesejahteraan, anugerahkanlah kami kesihatan, jauhkanlah kami daripada wabak, penyakit, bencana dan sebagainya, dan peliharalah diri kami dan ahli keluarga kami daripada bencana, bahaya dan kemudaratan. Peliharalah iman kami, peliharalah tauhid kami, peliharalah akidah kami, sejahteralah ahli keluarga kami. Kau permudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat, lapangkanlah rezeki kami, bukakanlah pintu-pintu taubat kepada kami, pintu-pintu rahmat dan kasih sayang kepada kami. Jadikanlah, golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang cintakan ilmu, cintakan masjid, cintakan agama, cintakan ahli keluarga. Jadikanlah di kalangan kami di kalangan hamba-Mu yang cintakan Nabi-Mu, bersama Nabi-Mu di dunia dan akhirat. ربنا آتنا في الدنيا وحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi pada minggu hadapan seperti biasalah pada jam 7 pagi jangan lupa live di Facebook Masjid Al-Istighfar, dan nantikan apa-apa sahaja orang kata tu maklumatlah daripada Masjid Al-Istighfar tentang kuliah fizikal kita, kuliah terhad 100 orang. Ramai tu juga ramai, jangan takut. Kalau kuliah duha saya insya-Allah hari Isnin di Masjid Istighfar, nantikan jam 9 hingga 10. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year. Thank you.